تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 رب اغفر لي وارحمني وتب علي.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين نصر المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح على العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama mengikuti pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pada hari Rabu ini, petang Rabu yang mulia pada bulan Rajab. Semoga diberkati Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur, dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah dalam pelajaran kita pada hari semalamnya ya, kita telah pun membicarakan tentang daripada sunat-sunat di dalam salat ya, di mana kita telah menyebutkan antara sunat-sunat itu ialah sebelum salat, di tengah salat dan selepas salat ya. Dan kita telah sebutkan selepas salat itu kita baiknya kalau sekira lepas sembahyang sunat subuh, sebelum sembahyang fardu subuh, kita berbaringlah atas lembung kanan atau lembung kiri menghadap kiblat. Baring tu sebagai untuk melepaskan lelah, penat. Kerana baginda Nabi SAW sebelum subuh baginda solat tahajud. Mungkin 2 jam, mungkin 3 jam. Jadi penat. Jadi lepas main sunat subuh, baring sekejap. Bukan baring tu tidur nyenyak sampai berdengkur, tidak. Tapi baring sekadar melepaskan penat, tapi boleh dengar orang bercakap, berbual. Jadi wuduk tidak batal. Ya, kita dah belajar bab tidur yang membatalkan wuduk. Ialah tidur di atas punggung yang tidak tetap. Dan juga tidur yang nyenyak, yang tak sedar apa yang berlaku dan apa yang dibicarakan oleh orang. Kalau kita dengar punya orang bercakap tapi tak faham, masih lagi dinamakan belum tidur nyenyak dan tidak membatalkan wuduk ya. Baik para jemaah sekalian, kita juga telah menyebutkan bacaan zikir ya, di antara lepas sembahyang sunat subuh dengan sembahyang fardu subuh, baca zikir iaitu 2 kalimah yang ringan di atas lidah, yang berat atas timbangan,
dan sangat dikasihi Ar-Rahman, iaitu Allah. Apa dia? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, ya, sebanyak 100 kali. Banyak sekali kelebihannya. Ini dibaca selepas main sunat subuh, sebelum fardu subuh, ataupun sebelum sembahyang sunat subuh, tetapi selepas azan masuk subuh. Itu sunatnya membaca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ajarkan kepada anak-anak kita semua, ya. Dan demikianlah kita telah mengatakan tentang sembahyang, tentang sunat-sunat ini dalam bab kita katakan sunat lepas salat, ya. Jadi kita boleh bersalaman sebagaimana biasa adat kita. Tapi adat ini sebenarnya ada warid daripada perbuatan para sahabat, ya. Bersalaman lepas sembahyang asar, lepas sembahyang subuh. Tapi kalau selepas sembahyang yang lain, boleh dia bersalaman, tak ada salah. Bahkan kita bila bersalaman tu, kita baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kelebihannya bila tangan kita belum berpisah lagi, Allah dah ampunkan semua dosa-dosa dua insan yang bersalaman itu. Itu kelebihannya kita bersalaman. Tapi tak tahulah sekarang ni dengan COVID ini, ada yang tak menggalakkan kita bersalaman. Itu kerana nak menjaga kesihatan dan keselamatan. Tak apalah kalau kita tak bersalaman, tapi kita tidaklah berdosa, ya. Cuma kalau kita bersalaman, kita basuhlah tangan kita, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini, pada petang ini kita masuk di muka surat 469. Ya, di mana kita masuk pada bab yang keempat, hal-hal yang dimakruhkan dalam solat. Jadi marilah sama-sama kita bacakan Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada sekalian ahli bait mana keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat-sahabatnya, dan juga pada sekalian para tabi'in, para tabi'in, dan para alim-alim ulama kita, dan para masyayikh, guru-guru kita, bil khusus Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan demikian juga kepada sekalian guru-guru yang telah menyampaikan agama kepada kita sampai hari ini, yang bil khusus iaitu tuan pengarang kitab ini, iaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, yang kedua-dua mereka masih lagi hidup di tanah suci Madinah. Semoga Allah panjangkan kedua mereka umur dalam sihat walafiat, lindungi mereka daripada segala perkara musibah dan yang tak diingini, dan semoga dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah tinggikan darjat semua para guru-guru kita dan para masyayikh kita, dan dilimpahkan rahmat pada roh-roh mereka, dan semoga dengan berkat ilmu mereka Allah kurniakan kita dapat kita beramal dengannya dan menyampaikannya pula insya-Allah dengan ikhlas ala hazinatis salihah wa ila hadratin Nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, apabila kita mengatakan makruh dalam salat, apa makna makruh? Makruh lawannya sunat. Sunat kalau dibuat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Makruh terbalik pula. Kalau dibuat tak berdosa, tapi kalau ditinggalkan maka dapat pahala. Dia berbeza dengan, berlawanan dengan sunat, ya. Jadi kita dianjurkan buatnya sunat, tinggalkan yang makruh. Apa arti makruh dari segi maknanya? Makna makruh yang dibenci. Dibenci? Kalau itu janganlah. Walaupun nama ala makruh aja. Tapi ini dibenci oleh Allah. Takkan kau nak buat benda yang Allah benci? Jangan. Macam ada setengah orang mengatakan, alah Ustaz isap rokok ni makruh aja. Makruh tu Allah benci. Apa kau buat benda yang Allah benci? Jadi macam itulah. Tinggalkanlah isap rokok. Ini ada pula ulama yang mengatakan isap rokok tu menjadi haram kerana memudaratkan tubuh badan.
dan membazirkan wang ringgit. Jadi ada pula fatwa yang mengatakan haram. Jadi kalau gitu lebih berat lagi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jadi pada petang ini kita masuk pada bab yang keempat, muka surat 469, hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Jadi perkara ni tak baguslah. Jangan kita buat dalam salat perkara yang makruh ni. Kalau boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau buat taklah berdosa, tapi pahala pun tak ada, ya. Berkata tuan pengarang kita rahimahullah ta'ala, hal-hal yang dimakruhkan dalam solat terbagi menjadi 4 bahagian. Masya Allah. 4 bahagian itu, pertama, perkara yang makruh dalam solat kerana sebab tempat solat. Kerana sebab tempat. Kedua, perkara yang makruh dalam solat kerana sebab keadaan yang dalam keadaan orang yang solat. Dia solat macam mana? Dia bergerak ke, dia pakai baju ke, tak pakai baju ke. Itu perkara yang keadaan orang yang salat. Yang ketiga, perkara yang makruh dalam solat kerana sebab tidak melakukan sunat-sunat. Jadi bila kita dah sebut tadi, sunat buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Jadi apabila makruh, maknanya kita buat tak berdosa, tinggalkan dapat pahala. Mana lawanannya sunat. Macam tu. Yang keempat, perkara yang makruh dalam solat kerana sebab tata cara dalam mengerjakan solat. Cara kita punya solat kita. Ada yang makruh. Jadi inilah alhamdulillah, ya. Tuan pengarang kita dia merangkumi semua aspek dalam bab solat yang makruh. Masya Allah. Perincian dari 4 bahagian di atas adalah sebagai berikut. Pertama, perkara-perkara yang dimakruhkan dalam solat kerana sebab tempat solat. Tempat solatnya tu tak sesuai dibuat solat, jadi makruh. Apa dia tempat tu? Solat di kamar mandi, fil hammam, kamar mandi. Rasulullah SAW melarang hal tersebut dikarenakan kamar mandi merupakan tempat tinggalnya syaitan dan jin, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal hammam. Semua tempat boleh digunakan untuk salat kecuali permakaman, maknanya perkuburan, dan kamar mandi. Kamar mandi. Jadi di sini kamar mandi ini kalau ikut dari segi bahasa Arab yang digunakan pada zaman dahulu, tempat itu khas untuk mandi. Iaitu kalau kita yang duduk rumah-rumah setenggan, rumah orang miskin ni, tak ada tempat mandi dalam rumah kita. Jadi dia pergi ke mana? Dia pergi ke satu tempat yang memang khas tempat mandi. Itu namanya hammam dalam bahasa Arab. Hammam. Jadi bayar 1 rial ke 2 rial, masuk, kita gantung baju kita, kita pakai kain basah kita, kita mandi. Kenapa? Kat rumah tak ada air. Ini zaman dulu lah ni. Zaman Nabi pun macam tu. Jadi bukan ada paip air, tak ada paip air. Semua pergi kat perigi. Jadi ada pula bilik air yang khas untuk lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Itu nama hammam. Ya, bilik air, bilik mandi. Jadi makruh sebab apa? Sebab situ Nabi dah sebut tempat syaitan dan jin. Sebab orang buka aurat di situ kan. Jadi sebab tu bila kita nak buka baju, nak mandi, maaf kata, kita baca doa. Iaitu doa Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah rahmanir rahim. Ya, itu kita baca dengan nama Allah. Ya, la ilaha illallah rahmanir rahim. Iaitu tiada Tuhan melainkan Allah yang Rahman Ar-Rahim. Itu kita dah belajar lah dalam bab masa tandas tu. Ya. Itu kita jadi syaitan-syaitan yang di mana dalam tempat tandas tu atau jin-jin tu, Allah tutupkan mata mereka, tak nampak aurat kita. Tetapi kalaulah sekiranya kita sekarang rumah kita dah ada bilik mandi, takkan nak solat dalam bilik mandi tu? Tak mandi, tak solat situ. Jadi situ kita kena ada faham.
Bilik air kita sekarang ini bercampur dengan toilet. Kebanyakan lah bercampur dengan toilet. Situlah tempat kita buang air besar dan situlah tempat kita mandi. Jadi kalau macam tu, itu bukan kata makruh. Jangan jangan salat di situ kerana ada bercampur tempat najis. Jadi kalau makruh ni yang khas untuk tempat mandi, tapi kita membuatkan tempat salat, itu makruh. Dan makruhnya ialah dan juga tempat pemakaman. Pemakaman tu tempat perkuburan lah. Nanti kita akan sebutkan juga nama tempat perkuburan. Yang kedua, yang dimakruhkan salat di tempat melepas baju tatkala masuk kamar mandi. Itu dia. Samalah juga. Masuk kamar mandi kita lepaskan baju. Tapi bukan telanjang. Kalau telanjang tu jadi haram. Jadi memakai kain basah, tapi kita buka baju, kita pakai kain basah. Itu yang sunatnya lah. Kalau kita mandi kat rumah kita, kita pakai kain basah, itu paling bagus. Maknanya kita tidak mandi telanjang. Mandi telanjang ini hukum makruh. Hukum makruh. Sebab tu sebelum kita masuk bilik air, kita nak mandi, kita nak buang air besar ke atau sebagainya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minasyaitanir rajim. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada jin-jin jantan dan jin-jin betina dan daripada syaitan yang direjam. Jadi bila kita masuk tu dengan baca doa tu, Allah Ta'ala tutupkan mata jin-jin ni semua, tak nampak aurat kita. Waktu kita masuk dalam bilik air untuk kita nak buang air besar dan kita nak mandi. Tapi kalau kita nak tanggalkan pakaian kita telanjang dalam bilik air, itu hukum makruh. Tidak haram, makruh. Kalau haram tu kalau depan orang yang bukan mahram kita, bukan suami kita atau bukan isteri kita, itu haram. Tetapi kalau sekiranya kita sendirian, maka hukum makruh. Yang afdalnya, yang bagusnya ialah kita pakai kain basah. Kain basah, ambil kain ni yang sudah lusuh, yang dah kita tak pakai untuk hari-harian kita, kita letak kat bilik air. Bila nak mandi, kita pakai kain basah, jadi tertutup aurat antara pusat dengan lutut kita, dan kita pun mandi. Lepas dah habis mandi, kita perah, kita gantung balik. Itulah tuan-tuan. Itu memang sunatnya, memakai kain basah waktu kita mandi. Dan yang ketiga, salat di tempat penyembelihan haiwan. Kita fahamlah, tempat penyembelihan haiwan ni kadang najis, berdarah, jadi kurang sesuai lah, tak sesuai. Walaupun kita dah bawa sejadah apa, kau sembahyang lah tempat lain. Tapi kalau dia tak ada tempat lain melainkan di situ, dia bentang sejadah, bentang tikar, bentang sejadah, dia sembahyang. Di sini alim-alim ulama memberikan fatwa, boleh. Tapi hukumnya makruh. Itulah tadi makruh ya. Makruh salat tempat, kita katakan, penyembelihan haiwan. Dan keempat, salat di dalam gereja. Fil kanisah. Atau pura. Pura tu tempat penyembahan berhala lah. Kaum Buddha ke, kaum Tionghoa ke, yang menyembah berhala ya, atau kaum Hindu ke. Jadi tempat mereka tu, tempat ibadat mereka tu, makruh kita salat di situ. Ustaz, tak haram ke? Jawapannya makruh. Makruh tu kenapa? Sebab tak sesuai, itu tempat ibadat agama yang lain. Ya, nanti orang ingat kita ni dah tukar agama pula. Dia tu keluar pada gereja. Dah orang kata kita dah masuk agama Kristian. Dia tu keluar daripada kuil lah. Orang dah kata kita dah jadi hanggap orang Hindu. Padahal kita tumpang semayang aja. Tapi makruh tu kalau tak ada sebab. Kalau ada sebab, umpamanya masjid sekarang penuh sesak. Di sebelah masjid itu ada kuil ke, ada gereja ke, orang-orang yang bukan Islam tu welcome. Boleh pakai tempat kita semayang. Jadi kita semayang ikut imamnya dalam masjid, tapi kita pula yang terlebih itu semayang dalam gereja atau kuil. Itu dibolehkan dengan syarat suci lah tempat tu ya. Tapi kalau sekiranya tak ada sebab, maka hukum makruh. Sayyidina Umar radhiyallahu an, waktu dia baru masuk ke Baitul Maqdis, dia orang kata conqueror lah, yang menakluki kota Baitul Maqdis, mengambil daripada orang Kristian. Jadi masuk waktu solat. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu an dipelawa oleh padri solat dalam gereja. Sayyidina Umar tak mau. Sayyidina Umar semayang di luar. Di luar saja. Walaupun tak ada tempat sempurna, di luar. Kenapa? Ada beberapa sebab. Sebab pertama makruh.
Keduanya ialah kerana dalam tu ada patung-patung. Ketiganya ialah kerana kalau Husain Umar sembahyang di situ, nanti menjadi ikutan pada orang ramai. Jadi di ikutan orang ramai ni jadi masalah pula. Nanti orang kata, ini gereja ni Husain Umar pernah sembahyang sini. Kita ambil gereja ni, kita jadikan masjid. Kan dah jadi susah. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia fikir banyak masalah. Bukannya sekadar sembahyang atau tidak. Allahu a'lam. Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi sembahyang dalam gereja ni makruh ya. Habis ustaz, kalau ada patung-patung itu kita tak sembah patung. Kita sembah pada Allah. Cuma kalau tak ada sebab yang kita dah sebut tadi, maka lebih baiklah dihindarkan supaya tak jatuh pada fitnah. Yang kelima, solat di tempat maksiat. Seperti tempat zina, tempat minum arak, dalam night club, tempat orang berdansa. Kita sembahyang kat situ pula. Tak kenalah. Kat sini tempat maksiat, ya, engkau sembahyang tempat lain pula. Kita nak dakwah lah. Nak dakwah pun bukanlah macam ni. Tempat orang buat maksiat, kau sembahyang sini, orang pun marah, ya. Pergilah sembahyang tempat lain, ya. Maaf tuan-tuan ya. Yang keenam, solat di atas Kaabah. Atas Kaabah makruh. Sebab mana kiblatnya? Kiblat kat bawah kaki. Kiblat bawah kaki. Yalah kau dah atas Kaabah. Jadi sini alim ulama memfatwakan kalau kita sembahyang atas Kaabah sah tapi makruh. Habis kiblat nak pandang mana? Kiblat pandang mana-mana pun tak apa. Kiri, kanan, depan, belakang. Sebab kita atas Kaabah. Kaabah kat bawah kita. Cuma atas Kaabah ni dia ada tembok sikit atas. Jadi kalau kita kata dia punya tembok, dia ceiling dia, atau kita katakan atap dia ya, dia punya atap lah ya, di ceiling dia ada tembok sikit atas tu, tembok sikit sebagai untuk kalau air melimpah ke apa kan, air bertakung dan turun ke pancur mas. Jadi itu sebagai tempat dia menghadap. Memanglah kiri kanan semua ada. Jadi mana-mana dia menghadap pun tak apa. Itulah dia tuan-tuan ni, kalau sekiranya orang yang sembahyang atas Kaabah. Ada ke orang sembahyang atas Kaabah ustaz? Adalah juga. Ya, waktu zaman dulu ke zaman sekarang pun ya, orang yang menukarkan kelambu Kaabah tu, ya, dia pun panjat atas Kaabah. Nak tarikkan kelambu Kaabah yang lama nak turunkan, nak tarik pula kelambu Kaabah yang baru nak naikkan. Jadi kalau dia nak ambil sembahyang, dia dah siap ada wudu, nak sembahyang atas Kaabah boleh. Sembahyang dalam Kaabah pun boleh. Ya, menghadap mana-mana tembok Kaabah pun tak apa. Dalam Kaabah. Itu dia tempat kita kata, tapi makruh lah sembahyang atas Kaabah. Dalam Kaabah tidak makruh. Dalam Kaabah sebab Nabi pernah sembahyang dalam Kaabah. Yang ketujuh, salat di tengah-tengah keramaian. Keramaian ni tempat orang ramai lah. Maupun keramaian tu tempat jamuan orang, ada jemputan kahwin, tengah-tengah ni kita orang tengah ramai ni sibuk. Ataupun kita kata di tengah pasar, ya, orang lalu lalang sibuk lalu lalang, kita pula sembahyang kat situ. Jadi begitulah dia makna di sini, kita makruh sembahyang situ. Kenapa? Sebab pertama kita tak jaga kehormatan sembahyang. Kehormatan sembahyang tu bukan pasal orang tak peduli. Kita ni sembahyang ni sembah kepada Allah. Jadi satu penghormatan perlu diberikan untuk menandakan kebesaran keagungan Allah. Kita sembahyang tempat orang lalu lalang. Jadi maknanya kita tak memperdulikan solat kita ni, makna kita tak menghargai solat kita yang menghadap pada Allah. Nampak? Jadi kita jaga ya. Jangan kita solat di tengah-tengah pasar. Habis ustaz, saya nak sembahyang ni waktu nak habis ni. Jangan tengah-tengah lah. Pergi kat tepi ceruk ke satu corner, tak apalah. Kat pasar juga, tapi kat tepi satu corner lah. Satu corner, satu ceruk kat tepi tangga ke apa. Tempat orang yang tak lalu lalang. Kalau lalu pun satu orang, dua orang. Itu tak apalah ya. Itu kita sembahyang, cari tempatnya sesuai ya. Yang ke-8, salat makruh, salat di tempat berlalunya orang atau jalan. Itu tempat jalan raya lah, orang lalu lalang. Kita salat. Tak bagus. Sebab apa? Orang lalu depan kita salat, orang tak hormat kita, kita yang salat pun terganggu, tak khusyuk. Jadi kita salat, habis ustaz tak ada tempat, ambil tepi sikit lah ya.
Jadi kira-kira orang lalu lalang pun tak ganggu tempat sembahyang awak. Yang ke-9, makruh salat di depan orang yang menghadap kepadanya. Ya, kita sekarang dalam masjid, ada orang duduk menghadap kepada kita, dia membelakangkan kiblat dan dia menghadap pada kita. Kita sembahyang, kita menghadap pada dia. Sah ke? Depan dia ada orang tu. Sah. Cuma makruh lah. Makruh tu kenapa? Macam kita pula sembah dia. Macam lah. Tapi kalau dia tak menghadap kita, dia menghadap kiblat. Jadi kita sembahyang belakang bontot dia. Belakang dia lah. Itu tak makruh. Sebab kita tak menghadap dia. Dia pun tak menghadap kita. Cuma dia depan kita. Habis kalau orang tu tidur, Ustaz. Orang tu tidur tak apalah. Sebab dia tidur tu dia bukan menghadap kita. Menghadap ni mana dia duduk. Dia tengok kita. Kita, wah Allah Akbar. Tengok dia. Kau tengok aku tengok. Dah ganggu kan. Solat kita pun tak khusyuk. Jadi macam itulah ya. Dan yang ke-9, yang ke-10. Selalu tetap hanya pada satu tempat jika akan solat. Ni kita solat ni dah cop dah. Ini tempat aku ni. Makruh hukumnya. Kenapa Ustaz makruh? Kerana lagi banyak tempat kita solat, banyak tempat sujud, lagi banyak pahala dan lagi banyak kelebihan. Kerana semua bekas-bekas tempat sujud kita ni, bila hari kita meninggal dunia, mereka akan sedih, menangis dan doakan untuk kita. Tempat sujud ni akan doakan untuk kita. Sebab kita pernah sembah pada Allah di atas dia. Jadi kalau bagusnya kita bertukar-tukar tempat. Melainkanlah kalau di rumah, ya. Kalau masjid bolehlah kita tukar sana, tukar sini, tukar sana. Tapi kalau di rumah pula kecil, macam kita kata rumah kita sekarang ni. Rumah flat aja ya. Jadi kita nak sembahyang, nak tukar-tukar tempat, tak ada tempat dah Ustaz. Rumah saya bilik ni macam ni lah, terceruk aja. Itu tak apalah. Ini kita cakap kalau ada peluang tapi dia nak satu tempat tu saja, hukumnya makruh ya. Dan yang ke-11, makruh salat menghadap pada gambar atau patung. Itu dia, gambar atau patung. Gambar tu tak kira lah, gambar keluarga ke, gambar isteri ke, gambar siapa pun, asalkan yang ada beruh. Beruh ni maknanya manusia atau haiwan. Tapi kalau yang gambar tu yang tak ada beruh seperti pokok ke, pemandangan ke, itu tak apa. Sebab dalam masalah gambar ni, ahli ulama ada khilaf antara haram dengan harus. Tapi kebanyakan ulama kita, mazhab Syafi'i mengatakan harus dan hukum, melainkan kalau gambar tu patung. Patung itu hukum haram. Patung yang complete set lah, daripada kepala sampai kaki. Kira-kira dia boleh jadi manusia atau haiwan. Itu dikatakan haram. Patung, membuat patung ni tak boleh. Jadi kalau kita letak patung dalam rumah kita, malaikat tak masuk. Tapi kalau gambar potret, itu ada khilaf ulama ya. Tapi kebanyakan ulama membolehkan. Tapi kalau gambar tu gambar isteri kita ke, gambar anak perempuan kita yang tak bertudung, alah Ustaz ni dah rumah. Yalah, tapi jangan letak kat dalam kawasan tempat tetamu. Ya, kita letak tempat kawasan tetamu. Tetamu datang tengok, oh cantiklah potret keluarga awak ni, tapi isterinya tak pakai tudung. Habis anak perempuan tak pakai tudung. Apa hukumnya? Haram, berdosa. Habis Ustaz ni gambar ni kita ambil dulu tak tahu hukum. Ambil tu letak kat dalam kawasan, dalam tempat kita family sama makan minum family, tak apalah, kita ada beranak. Tapi jangan letak di ruang tetamu. Itu kita jaga tuan-tuan ya. Jadi yang gambar-gambar kita yang dulu kita masuk dalam FB kita yang tak pakai tudung, yang orang perempuan tak pakai tudung apa. Habis Ustaz, nanti orang tengok macam mana? Orang tengok haram, kena keluarkan. Ustaz nak cancel dah, tak boleh cancel lah. Dia dah jam kat situ. Kita kena baik-baik tobat pada Allah Ta'ala lah ya. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Jadi macam tu. Jadi solat menghadap ke gambar atau patung. Patung kita dah sebut tadi hukumnya. Hukumnya haram. Kalau patung tu dibuat tu hukumnya haram. Dan malaikat tak masuk.
Tetapi kalau kita semayang, tak ada tempat ustaz, kat sini je tempat kita semayang. Umpama kita tumpang semayang kat gereja ke, kita tumpang semayang dalam rumah kawan ke, takkan kita nak kata, ini haram. Kawan tu kecil hati pula. Jadi kita semayang, tapi makruh hukumnya. Dan yang ke-12, setara makruh, setara dengan tempat imam tatkala berdiri dalam solat berjemaah. Setara tu sama. Ini kaki imam, ini kaki makmum. Sama, sederet. Mana satu imam, mana satu makmum ni? Makmum kena undur belakang sikit lah. Baru namanya makmum. Makmum tu yang ikut tu ke belakang lah. Ini dia sama rata. Tak tahu siapa imam, siapa makmum. Makruh hukumnya. Tapi kalau makmum tu lebih pada imam, tak sah dia punya semayang. Itu hukumnya, ya. Kita jaga kalau kita semayang berjemaah, makmum mesti belakang sikit. Kalau dia sama rata dengan imam, dikira sama rata tu pada tumit. Pada tumitnya. Bukan pada ujung jari. Kalau ada orang pendek, jari ni tak panjang. Kalau orang tinggi, jari dia panjang. Jadi tak dikira pada jari, dikira pada ujung tumit dia, ya. Jadi makruh kalau sekiranya makmum solat bersederet dengan imam kakinya. Yang ke-13, makruh solat di tempat pembuangan sampah. Dah tentu lah. Tempat buang sampah kotor kan. Habis kita semayang kat situ. Jadi kita tak berikan penghormatan kita kepada solat kita dan kepada Allah Rabbul Alamin yang kita sembah. Tak sesuai. Tak ada hormat kau ni. Dan makruh solat di pemakaman yang belum pernah digali. Pemakaman tu perkuburan lah. Yang belum pernah digali. Mana belum pernah digali lagi untuk dijadikan tempat kubur lah. Ni ada dua maksud. Belum pernah digali tu, belum pernah dibuka dijadikan kubur. Atau mungkin belum pernah digali, ialah yang sudah ada kubur kat dalamnya, tapi belum pernah dikorek lagi. Kalau di Mekah, Madinah, biasanya kubur tu dikorek balik selepas ditanam setahun. Sebab sana tanah limited kan. Jemaah haji, jemaah umrah datang, habis orang mati yang nak ke bumi tanah tak cukup. Lepas setahun, dia buka balik kubur tu, dia keluarkan, bukan mayat lah, mayat dah habis dah. Tinggal tulang-tulang je. Dia keluarkan tulang. Ataupun setengah orang kata, tulang tu dia benam-benamkan ke dalam tanah. Kemudian masuk mayat yang baru. Jadi kalau sekiranya kubur tu belum pernah digali, maknanya sudah ditanam, dah ada mayat, tapi belum pernah digali. Belum pernah dibuka balik lah. Belum pernah dibongkar. Maka makruh hukumnya. Tapi kalau sekiranya sudah pernah dibongkar, dikeluarkan mayat, maaflah ya, ataupun dibukakan kubur tu untuk tanam mayat yang lain, maka itu ada ulama yang katakan haram. Ada kata makruh, ada kata haram. Kenapa? Sebab kemungkinan tanah itu sudah bercampur dengan mayat, najis. Ya, sebab mayat bila dah masuk dalam kubur, dimakan oleh ulat-ulatnya. Itulah kita, tuan-tuan Allah. Kita ni kita makan sedap, badan sedap lah. Untuk apa? Untuk bekalan makanan ulat-ulat dalam kubur Allah. Jadi apalah nak kita rasa badan kita hebat, cantik. Tak ada. Ini semua akan dimakan oleh ulat-ulat semua Allah. Melainkan orang yang hafiz Quran, orang yang baca Tabarakalladzi biyadil mulk setiap malam lepas maghrib ataupun lepas isyak, insya-Allah dia tak kena siksa kubur. Itu dalam hadis saya disebut ya. Jadi apabila kalau pernah digali, jadi tempat tu sudah jadi kotor. Dah bercampur dengan bekas mayat. Bekas mayat ni maknanya ada yang ialah najis. Dah bekas-bekas sisa-sisa. Jadi dengan sebab tu setengah ulama kata haram, ni dah kotor ni. Ada pula ulama kata masih kekal sebagai makruh ya. Tapi itulah dia. Jadi kalau boleh kita elakkanlah sembahyang di perkuburan. Dan yang ke-15, makruh salat di atas sakhrah di Baitul Maqdis. Sakhrah tu apa? Sakhrah itu ialah batu besar seperti bukit kecil di tempat dalam yang merupakan kiblat
yang merupakan kiblat orang-orang beriman daripada zaman dahulu sampailah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, kita selalu dengarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerima perintah solat dan kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi di Baitul Maqdis tu kalau menghadap Baitul Maqdis kalau orang di luar. Kalau orang di Mekah menghadap Baitul Maqdis. Macam sekarang kita, kalau kita di Singapura, di Malaysia, kita solat, kita menghadap ke Mekah. Tapi kalau orang tu dalam Baitul Maqdis, nak menghadap ke mana? Dia menghadap kepada arah Masjidil Aqsa. Arah Masjidil Aqsa tu pula di mana? Kalau kita dalam kawasan Masjidil Aqsa, ini kita kena faham. Masjidil Aqsa ni bukan bangunan tuan-tuan ya, tapi dia adalah kawasan. Kawasan masjid. Bahkan seluruh Baitul Maqdis itu dia dinamakan Masjidil Aqsa. Sebelum dibangunkan bangunan masjid, seluruh Baitul Maqdis itu namanya Masjidil Aqsa. Sebab tu Allah Ta'ala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah jalankan hamba-Nya waktu malam daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Jadi Allah tak sebut Baitul Maqdis, Allah sebut Masjidil Aqsa. Tapi Masjidil Aqsa tu tak ada masjid. Masa itu belum ada masjid. Islam belum sampai Baitul Maqdis. Ini Isra Mi'raj ini berlakunya sewaktu Nabi di Mekah, belum sampai Madinah pun. Habis kenapa Allah sebut Masjidil Aqsa? Jawapannya ialah maksudnya dikehendaki Masjidil Aqsa ialah Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis tu namanya asalnya Masjidil Aqsa. Itu tuan-tuan. Jadi kalau kita dalam Baitul Maqdis, ke mana arah kita nak menghadap kiblat? Jawapannya ke tempat yang bernama Sakhra. Sakhra itulah yang disebut oleh tuan pengarang kita. Sakhra. Sakhra tu apa benda? Sakhra tu dalam bahasa Arab maknanya batu. Batu besar. Jadi siapa-siapa yang dah pernah pergi jejak Rasulnya, pergi Baitul Maqdis, saya pernah tunjukkan juga ya, batu besar macam bukit. Ya, memang orang-orang Yahudi menamakan dia Mount of Temple atau Temple Mount, tempat ibadat mereka. Jadi itulah sebenarnya kiblat. Jadi dibangunkan satu masjid yang dom dia, kubah dia tu betul-betul atas batu tu. Maka kubah itu dinamakan dia masjid tu Masjid Qubbatus Sakhra, the Dome of Rock. Itulah asal cerita dia. Kenapa dinamakan Dome of Rock? Kerana dome itu, kubah tu yang bulat tu, yang ada warna emas tu, ialah atas batu besar iaitu Sakhra. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "May yusiru an yanzur ila sakhratil jannah falyanzur ila sakhrati Baitul Maqdis." Siapa yang ingin melihat batu syurga, lihatlah dia batu Baitul Maqdis. Jadi batu yang dinamakan Sakhra ni yang menjadi kiblat kepada semua daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pun 16 bulan Nabi sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Jadi itu adalah batu syurga. Dia diturunkan sewaktu turun Nabi Adam ke dunia beserta dengan batu itu juga, dan juga batu Hajar Aswad yang kita ada di Mekah. Itu cerita dia. Allah, rindu kita ya nak sampai ke Baitul Maqdis. Yang dah sampai pun rasa nak pergi lagi. Yang belum pergi, Allah terbayang-bayang pula macam mana kat sana. InsyaAllah tuan-tuan kita doa ya, mudah-mudahan Allah mudahkan, ada kelonggaran, InsyaAllah mudah semua dapat berangkat ziarah ke Baitul Maqdis, ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah, ke makam Nabi kita Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi makruh solat di atasnya. Macam kita makruh solat atas Kaabah, sebab tu kiblat. Jadi kita pijak atas dia, jadi makruh lah. Tapi taklah haram ya. Itulah dia hukum dia. Yang ke-16, makruh salat di Bukit Safa dan Marwah. Bukit Safa Marwah ni asalnya ialah tempatnya diletak patung oleh orang jahiliyah. Orang jahiliyah ni mereka pun kerjakan haji. Sebab mereka mewarisi perkara ibadat haji ni pada zaman Nabi Ibrahim AS. Jangan lupa Nabi Ibrahim AS bapa pada Nabi Ismail.
Nabi Ismail AS dihantar oleh bapanya Ibrahim ke kota Mekah bersama ibunya Siti Hajar dan ditinggalkan di sana, dan Nabi Ismail membesar di kota Mekah. Jadi agama Nabi Ibrahim itu diwarisi oleh anaknya Nabi Ismail, seterusnya keturunannya semua. Jadi mereka ini beragama, walaupun mereka tu menyembah patung berhala, tapi mereka menghidupkan juga antara amalan Nabi Ibrahim, iaitu mengerjakan haji. Jadi kerja haji mereka tu sama. Taklah exactly, ada mereka tu ke Arafah, ada ke Muzdalifah, ada juga mereka tu pergi kita katakan tawaf, ada juga sa'i Safa Marwah. Jadi Safa dengan Marwah ni, atas bukit Safa Marwah ni ada patung berhala. Mana orang-orang jahiliah tu, mereka tu menyembah patung berhala, tetapi mereka juga mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, tapi bukan secara tauhid, secara kita katakan yang zahir saja. Jadi apabila Nabi kita SAW diperintah Allah untuk supaya kita kerjakan tawaf dan sa'i ya antara Safa Marwah, maka ada setengah-setengah sahabat rasa keberatan nak sa'i. Alamak, ini dulu kita zaman jahiliah kita sa'i ada patung ni. Jadi Allah Ta'ala turunkan firman-Nya ya, tu tentang sa'i. Inna safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah daripada syiar agama Allah. Siapa yang buat haji dan buat umrah tak berdosa mereka sa'i antara Safa dan Marwah. Asal Safa Marwah ni ialah kisah Siti Hajar ya, mencari air untuk anaknya Ismail yang sedang menangis. Itu asalnya lah. Tapi dah orang jahiliah pula jadikan tempat patung, kan mereka pun sa'i. Jadi sahabat-sahabat bila nak sa'i rasa mereka keberatan, kerana ini tempat asalnya patung-patung. Jadi turun ayat ini, boleh tak berdosa. Jadi di sini ambil balik asalnya tempat itu diletakkan patung, maka makruh lah kita sembahyang di tempat itu. Itulah kisahnya. Allahu a'lam. Dan makruh lagi solat pada Jamrah Aqabah. Nombor 17, Jamrah Aqabah. Jamrah Aqabah ni ialah jamrah yang ketiga, jamrah yang terbesar lah. Mereka yang buat kerja haji dalam masa hari tasyrik 11, 12, 13, mereka wajib melontar 3 jamrah. Jamrah Ula, Wusta dan Aqabah. Jadi Jamrah Aqabah ni dimakruhkan kita solat situ. Ustaz, kenapa pula makruh? Jadi adalah dia punya sejarahnya. Tempat itu tempat asalnya Aqabah ni, dan juga 3 jamrah semua tempatnya dilontar batu. Jemaah-jemaah lontar batu. Lontar batu tu adalah sejarah Nabi Ibrahim AS. Semua ada sejarah, tuan-tuan. Jadi Nabi Ibrahim AS sewaktu diperintah oleh Allah untuk sembelih Nabi Ismail, Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana Nabi Ibrahim ni ikut perintah aku ke tidak. Jadi dia test Nabi Ibrahim supaya sembelih kepada anak engkau Ismail. Jadi Nabi Ibrahim bawa anaknya pergi ke Mina. Sampai di Jamrah Aqabah, kan, nak disembelih. Maka setan datang. Ya Ibrahim, buat apa kau nak bunuh anak kau? Ni kerja gila ni. Maka Nabi Ibrahim tak peduli kata setan. Dia ambil 7 anak batu, dia lontar setan. Setan terbenam masuk dalam tanah. Jalan lagi ke depan sampai Jamrah Wusta, sampai Jamrah Ula, digoda lagi, dilontar lagi batu. Jadi itulah kisahnya kita melontar batu, melontar setan. Tapi sebenarnya bila kita melontar batu tu, melontar setan, bukan tembok tiang yang kat tengah-tengah tu setan, tidak. Banyak orang, maaflah ya, dia bukan sekadar batu, dia ambil selipar pun dia lontar. Kenapa? Itu setan. Setan lontar dia. Kalau itu setan, dah lama setan meninggal. Yelah, yang melontar bukan 1 juta, berjuta-juta orang. Baru dah berapa tahun dah, tak mati pun nasib baik. Habis yang batu tu, itu tembok saja sebagai tanda. Jadi bukan itu setan. Tapi yang kita nak lontar tu masuk ke dalam kawah. Itu dalam bab haji pula tu ya.
Tapi siapa yang dah pergi haji, dia fahamlah saya cakap ni. Jadi itulah dia melontar dalam ibadah haji. Jadi apa yang kita buat melontar tu sebagai simbol sebagai macam orang kata tanda saja, signal apa? Kita melontar syaitan yang dalam diri kita, dalam hati kita ni. Kita lontar, wah aku dah lontar syaitan kat luar kita tengok, engkau lintas syaitan, aku dalam diri engkau ada. Apa? Balik haji, PL macam syaitan juga. Allah tak berubah. Ya, mana dia, apa yang dia lontar? Dia lontar saja. Dia tengok orang lontar, dia pun lontar. Tapi apa dia hikmah dia? Itu sebab kita dalam ibadat haji ni, dia ada syariat, ada hakikat. Ada yang benda yang kita buat pada zahir, ada yang kita buat itu dalam hati rohani, kena ada sama. Allah. Banyak dia punya rahsia ibadah haji ni ya. Jadi beruntung bertuahlah jemaah-jemaah yang sudah pergi haji, mudah-mudahan Allah terima hajinya ya. Yang mana belum pergi lagi, mudah-mudahan Allah bukakan jalan untuk kita pergi haji. Tahun ini pun tak tahulah nak kata ada haji ke tak ada pun kita tak tahu. Ya, ini sampai sekarang pun keadaan belum menentu lagi. Ya, dan kalau ada pun mungkin dikurangkan jumlahnya, kita pun tak tahu. Kota kita Singapura 900 saja. Selagi kira 900, 1000 pun tak sampai. Tapi kalau dia bagi 900 pun alhamdulillah. Kalau dia tak bagi mungkin kurang lagi, kita terpaksalah terima saja. Tengok keadaan. Tapi yang menentukan Allah. Kalau ada nama kita kat Arafah, sampai kita. Kalau tak ada, kita tak sampai. Itu serah pada Allah lah. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah ya. Allah panggil kita datang. Allah tak panggil, apa kita nak buat? Yang ke-18, makruh salat di Gunung Arafah. Ni disebut Gunung Arafah ni. Apakah gunung itu? Jabal Rahmat, Bukit Rahmat ataupun apa? Allahu alam. Tapi memanglah di padang Arafah ni dia ada gunung-gunung yang keliling tanah, kita kata tanah Arafah. Tanah Arafah ni tanah halal. Tanah halal. Ustaz, tanah halal? Orang wukuf Arafah tu tanah halal? Yes, tanah halal. Arafah tu tanah halal. Tapi ada gunung-gunung yang ada keliling dia. Apakah maksudnya makruh sembahyang di atas Gunung Arafah? Ataupun yang dimaksudkan Gunung Arafah itu ialah Jabal Rahmah, Bukit Rahmat. Bukit Rahmat ni terletak kat tengah-tengah Arafah. Not exactly in the middle, tapi lebih kurang dekat-dekat tengah-tengah. Dan Jabal Rahmah ni ada sejarah Nabi Allah Adam AS bertemu dengan Siti Hawa. Kita dah tahu kan, apabila Nabi Adam AS dan Siti Hawa memakan buah larangan, mereka berdua dikeluarkan dari syurga, berpisah mereka berdua. Nabi Adam AS turun di negeri Sri Lanka, Ceylon. Di sana dia ada tapak kaki bekas, tapak kaki besar. Itu tapak kaki Nabi Adam AS. Tapi orang Buddha kata itu Tok Buddha dia. Turun situ, Allahualam. Tapi bagi kita orang Islam, mana ada Tok Buddha ya. Itu Nabi Adam lah tu. Sebab tu ada satu gunung kat situ namanya Adam Peaks, ataupun tempat Highlandnya Adam. Jadi Nabi Adam AS turun di negeri Ceylon ataupun di Sri Lanka tu, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril, dibawa daripada negeri Sri Lanka tu sampailah ke negeri Arab, sampai di Arafah. Selama 40 tahun perjalanan. 40 tahun berjalan. Tak ada MRT, tak ada bas, tak ada kapal terbang, tak ada apa. Dan sampai di Arafah, Nabi Adam AS bertemu dengan Siti Hawa di atas Bukit Jabal Rahmah. Jadi Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Itu sebab tu nama Jaddah. Jaddah tu mana? Nenek. Tu asal nama Jeddah. Asalnya Jaddah, tapi dah sedap panggil Jeddah. Jadi Siti Hawa dia datang ke Arafah dan naik atas bukit itu, naik sebelah kiri, Nabi Adam naik sebelah kanan, bertemulah mereka di atas Bukit Jabal Rahmah. Jadi di atas tempat dia bertemu tu dibangunkan satu tiang putih. Itulah tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Oh, itulah kita dapat tiang tu putih tu. Tapi biasanya orang yang naik ke situ dia berdoa, doa minta jodoh lah. Minta jodoh, ialah sempena Nabi Adam jumpa balik dengan isteri dia, sempanalah kita minta jodoh, minta Allah. Tapi
Untuk orang yang bujang-bujang lah ya. Yang dah ada jangan cari pasal pula. Maaf tuan-tuan ni kita cakap je lah ya. Jadi macam itulah dia kisahnya. Jadi itu namanya Jabal Rahmat, Bukit Rahmat. Kenapa Rahmat? Kerana Rahmat bertemu datuk nenek kita di atas bukit tersebut ya. Dan kemudian di sini juga disebutkan sini makruh solat dia Gunung Arafah. Allahu alam. Saya tak berani nak confirm Gunung Arafah tu Jabal Rahmah. Kalau itu Jabal Rahmah, kenapa pula makruh? Tempat pertemuan datuk dan nenek kita, baguslah. Rahmat. Sebab tu namanya Jabal Rahmah. Tapi Allah alam mungkin ada sebabnya. Ataupun mungkinnya dimaksudkan ialah Gunung Arafah, gunung-gunung yang ada di sekeliling Arafah. Allahu alam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai kita pada perkara B, perkara-perkara yang dimakruhkan dalam solat kerana sebab keadaan orang yang solat. Allahu alam. Kita ingat nak cepat bacanya, baru satu line saja. Kiri kanan dua-dua muka surat. Tak apalah, tapi kita dapatlah dia punya pelajarannya. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Siapa-siapa ada lapang masa malam ini, ada pengajian kita Al-Hikam di Masjid An-Nur Marsiling ya. Jam 9 malam insya-Allah lepas isyak. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, mari sama-sama kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkat Fatihah Allah Ta'ala berikan sihat walafiat kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit ya. Muhammad Amir bin Masaguz Zainuddin dan juga saudara saya Abdul Latif bin Harun, Hamidah binti Mahmud dan Haji Muhammad Marikan bin Yaakob, Ismail bin Harun, Sa'du bin Alwi, Ruqayyah binti Yaril Khan, Inayah Talal Hamdan, Nur Fatihatul Syifa binti Nazir Muhammad dan saudara Kamaruddin bin Abdul Hamid dan Tengku Haji Zainal Abidin bin Haji Basirun Jumat dan juga sahabat-sahabat kita yang lain yang mohon doa kepada kita, Haji Jamilah binti Abdul Samad ya, dan juga ya Muhammad Irfan, Syah bin Muhammad Ashraf, dan ialah kita dan juga Inah binti Ali dan semua kita, adik-beradik kita, keluarga kita dan kawan-kawan kita yang memohon doa kepada kita. Mudah-mudahan dengan berkat Fatihah, berkat Rasulullah SAW, mereka semua diberikan sihat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih pada mereka yang telah derma untuk musalla yang di Banjarmasin yang dihanyutkan oleh banjir baru ni. Alhamdulillah, derma-derma anda sangat membantu. Tapi ialah dia selepas membeli tanah nak bangunkan lagi. Siapa yang nak derma sangat-sangat dihalukan. Dan demikian juga mereka yang menderma untuk madrasah. Selain pada madrasah yang kita sedang usahakan di negara Kemboja yang sedang dibangunkan, juga madrasah di negeri Bangladesh ya, yang ada sedang membangun dan juga minta bantuan kita. Dan juga penyelenggaraan madrasah tu, perbelanjaan madrasah bulanan, mereka pun minta bantuan ya. Jadi saya orang kata mana yang ada derma untuk madrasah pun kita ada salurkan untuk penyelenggaraan perbelanjaan madrasah. Dan perbelanjaan madrasah ni bukan sekadar gaji, kadang untuk makan anak-anak yatim, orang fakir miskin ya. Dan juga mereka yang derma untuk fakir miskin, untuk makan orang miskin sangat-sangatlah dialu-alukan ya. Pihak orang-orang yang mengelolakan makan orang-orang fakir miskin di Kemboja dan juga di Bangladesh, mereka sangat-sangat meminta-minta. Saya pun tak mampu nak cakap apa-apa, melainkan apa yang saya dapat daripada anda, saya salurkan kepada mereka. Dan itulah mudah-mudahan menjadi amal jariah tuan-tuan. Dan begitulah mereka yang berderma untuk membangunkan perigi ya, atau Quran untuk pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Banyak gambar-gambar yang telah kita masukkan maupun di FB oleh teman saya Haji Siddiq ya, sebab saya dengan dia pun kita kerjasama dalam membantu projek-projek kemanusiaan ini. Dan ada yang saya masukkan juga dalam link Telegram. Alhamdulillah, buku fikih yang kita sedang belajar ni, iaitu Fiqh Ibadat yang mazhab Syafi'i, telah pun sampai di tangan saya sekarang ini. Semalam sampai, alhamdulillah. Mereka yang telah pun membuatkan tempahan dan bayaran, alhamdulillah, insya-Allah dalam minggu ini, lewat-lewatnya minggu depan akan terima
Buku tu kita akan postkan ke alamatnya. Mereka yang berhajat untuk dapatkan buku ini, bolehlah buatkan order daripada link order buku. Dan kalau mereka belum ada lagi linknya, minta kepada saya, akan saya hantarkan message pada saya, message maupun message FB ataupun message dalam WhatsApp saya. InsyaAllah kita akan bagikan dia punya link dia. Dan itu saja tuan-tuan dan puan-puan untuk petang ini. Dan dengan itu mari sama-sama kita memberi salam pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرد واستضيئوا بجمال فطفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نصعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله
الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.